Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Minggu lepas kita sebut beberapa hadis Nabi yang pendek. Antaranya kata Nabi, husnul ahdi minal iman. Eloknya tanggungjawab itu adalah sebahagian daripada iman. Dan ada juga disebut husnul su'ali nisful fahmi. Eloknya bertanya adalah tanda orang itu dah faham separuh. Dan juga disebut dalam kuliah lepas apa makna elok ataupun comel tu. Dan sesuatu benda dikira comel apabila ada 3 elemen. Pertama ialah rapi, yang kedua ialah efektif ataupun berfungsi, dan yang ketiga dia menepati ataupun ada nilai estetika. Jadi kalau kita pergi ke meja kawan kita tu, kita nampak dia rapi. Lepas tu semua benda yang ada dekat meja dia tu berfungsi. Lepas tu dia pula ada seni menyusunnya, maka kita panggil comel lah meja dia. Tak semesti komputer dia kena baru, ya. Jadi itulah lebih kurang apa yang kita bincang lepas. Okey, pagi ni kita punya hikmah dalam kitab hikam kita. Kata Tuan Syekh, al-aqil idza asbaha yanzur ma yaf'alullahu bihi, wal ghafil yanzur ma yaf'ala bihi. Maksudnya lebih kurang, seorang yang berakal apabila dia bangun pagi, dia akan lihat apa yang Allah suruh dia buat. Manakala seorang yang lalai, apabila dia bangun pagi, dia akan buat apa yang dia nak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, di dalam hikmah itu kita dapati ada satu perbandingan yang semacam tidak setara, di mana Tuan Syekh membandingkan seorang yang berakal dengan seorang yang lalai. Sepatutnya kalau nak banding berakal tu, lawan dia ialah bodoh, kan? Maksudnya orang yang berakal dibandingkan dengan orang yang bodoh, orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang jahil, orang yang rajin dibandingkan dengan orang yang malas. Tapi peliknya dalam hikmah kita pagi ini, Tuan Syekh bandingkan orang yang berakal dengan orang yang lalai. Apa makna lalai, ataupun bagaimana kita mahu mengukur orang itu lalai? Lalai ini dalam bahasa Arabnya dipanggil ghafil ataupun disebut dengan ghaflah, kelalaian. Ya? Apa makna lalai? Saya rasa saya sudah sebut dekat kuliah saya yang lepas, bahawa dalam diri kita ini ada hawa. Kita panggil dia hawa nafsu. Masih ingat tak apa makna hawa nafsu yang saya sebut hari itu? Maknanya apa hawa? Tak ingat? Sudah tahan. Sebab mari dengan telinga, ya, tak ada tangan. Ya. Nah, apa benda hawa? Selera. Okey, hawa tu maksudnya ialah apa-apa rasa yang mana ianya berbentuk malas-malas, seronok, sedap, apa semua tu dia panggil hawa. Dan hawa ini dia ada askar dia dia panggil syahwat. Apa makna syahwat? Syahwat ialah sedap atau seronok pada perkara asas. Misalnya kita panggil makan. Makan itu tidak syahwat,
tapi nak makan yang sedap tu syahwat. Makan tu itu dipanggil keperluan, sebab lapar nak makan lah. Jadi bila kita makan kerana lapar, itu tidak dipanggil syahwat. Tapi bila kita pergi kantin, kita cari hak sedap, itu syahwat. Jadi syahwat tu dia tidak dosa pun, dia tak salah pun. Tak salah pun kan. Misalnya kita nak mari pejabat, kita lepas mandi, kita buka aurat, jadi kita kena tutuplah aurat. Tutup aurat tu tidak syahwat, tapi cari tudung yang bergaya, itu syahwat. Jadi syahwat tu dia bukan satu benda yang dosa pun. Cuma apabila kita terlalu mengikut kehendak syahwat, itu menjadikan kita tadi ghaflah, itu lalai. Jadi lalai itu dia tak dosa lagi. Dia apabila kita terlalu lama lalai, maka baru berdosa. Maka sebab itulah kalau kita sebut pasal syahwat, jangan faham syahwat yang semalam tu, kami malam Jumaat tu, itu salah satu je. Jadi apa saja benda yang berbentuk sedap, seronok, itu dia panggil syahwat. Kalau kita tidur kerana penat, maka itu tidak syahwat, tapi kita tidur atas tilam Dreamland yang beli dekat Cost Moment, bayar tak habis lagi tu. Itu syahwat lah tu. Jadi syahwat itu jangan dilihat ianya tak baik, dia tak ada masalah. Cuma jika terlalu banyak mengikuti syahwat, maka kita akan dipanggil lalai. Lalai itu pula apabila terlalu lama kita lalai, maka barulah kita mula berdosa. Kalau mampu, apa dia? Kalau mampu nak beli mewah, salahnya. Saya tak kata mahu saya. Hidup ialah mewah pun. Tapi hidup mewah bila kemewahan itu memanjang. Contohnya kan, kita makan itu keperluan, maka kita pun makan sedap sebab kita mampu. Dia tak salah lagi. Tapi kita makan sampai 5 jam, masalah lah. Lebih. Dan dia lebih itu. Makan sedap, saya tak kata salah. Sebab itu baru syahwat. Syahwat tak berdosa lagi. Dia akan jadi berdosa apabila kita terlalu ikut syahwat. Kita terlalu ikut. Misalnya kita duduk mesti melayani, kita biasa kerja dalam ekor. Betul kan? Ekor, jadi kerja dalam ekor tu syahwat lah. Tiba sekali blackout, kita pun tulis dekat Facebook celaka mesti melayar blackout. Jadi sebab kita terlalu manja. Jadi tempoh yang lama dalam syahwat tu dia panggil lalai. Lalai itu pula bila terlalu lama dia menyebabkan dosa. Macam isteri duduk sibuk dengan WhatsApp, dengan Facebook. Itu tak apa masa suami tak balik. Suami balik pun tunggulah bang. Dia mula dosa dah. Adakah WhatsApp dengan Facebook tu dosa? Tak dosa. Bila dia jadi berdosa? Apabila dia sudah melampau. Sudah melampau dosa lah. Nak kau suami tidur kan? Suami pun buat-buat jam, isteri pun buka balik telefon ceruk tengah malam sampai pukul 1. Suami cokek, betul. Padahal dia nak Facebook dengan WhatsApp. Tu yang ambil katok telefon. Jadi sebabnya itu dia. Jadi kalau orang tanya apa makna syahwat? Syahwat ialah apa-apa perkara yang kita buat ada elemen sedap. Sedap seronok. Macam saya tengok Kak Ru tu kan comel. Saya tengok kan sedap tengok. Syahwat lah tu. Kan? Tapi kalau nak saya tengok setengah jam begitu meleleh. Jadi pun tak dosa. Tapi sekadar tengok. Tengok gitu tu dia tak dosa lagi tapi. Betul kan? Jadi mula dosa dah tu. Sebab dia panggil sudah terlebih dia tadi. Jadi ghafil bermaksud orang itu kalau orang tanya pada apa makna lalai? Lalai ialah melampau dalam perkara harus. Ya, melampau dalam perkara harus. Jadi apa saja benda yang kita buat hukum asalnya ialah harus.
Tapi bila dah melampau, maka dia dipanggil lalai. Dan lalai itu dekat sangat dengan dosa. Dia dekat sangat dengan dosa. Misalnya kita gelok, kan kita bergurau. Gurau itu kan harus. Tapi kita bergurau dari bangun tidur dengan semua orang. Siapa kita tidur balik, jumpa Datuk Pengarah pun kita coket. Memang bergurau tu harus, tapi melampau lah tu. Kan jumpa naik Chancellor, mana? Jadi ada batas. Macam kita tengok radio era, panggilan Hanif radio era tu kan, itu melampau lah tu. Hot FM. Jadi bergurau tu okey je, saya bergurau. Tapi nak kau kena kat kawan tu nak mati. Lepas tu bila orang hantar ular dalam kotak ke Farah Fauzana, baru dia tahu. Bila dia kena juga. Jadi nak sebut perempuan, bergurau tu harus. Tapi bila melampau dalam bergurau, kita panggil dia lalai. Dan bila lalai tu dekat dah nak pergi pada dosa. Kita bergurau, tapi April Fool misalnya. Mungkin kita bergurau, buatlah sikit-sikit, betul kan? Cabut tayar kat kursi kawan kat jabat dia duduk, dia pula gemuk yang tu. Okeylah sekali setahun. Tapi bubuh kursi dia apa-apa, dia menunggu gerebung masuk hospital ICU tu. Itu dah melampau. Jadi kalau orang tanya apa makna lalai, lalai ialah berlebihan dalam perkara harus. Berlebihan dalam perkara harus. Saya rasa KPP kita pun tak marah kalau pergi kantin masa pejabat, buku dia tarik. Tapi duduk situ setengah jam, KPP cari fahir tak jumpa. Dia mengamuk. Tapi sekadar pergi turun beli lepas tu buku buat naik. Dia kata, apa beli satu, saya satu. Tapi kalau duduk situ setengah jam, isap rokok 5 batang tu, jadi dia panggil rafi, iaitu lalai. Boleh faham kan? Pada ni dia ingatlah, kita duduk bagi definisi, tanya bulan depan, dalam buku tak jumpa pula. Jadi maksud lalai ialah melampau dalam perkara yang harus. Jadi Tuan Syekh kita, dia kata perbandingan pada pagi ini ialah perbandingan di antara dua orang yang berakal. Yang disebut ke atas tu kata dia, orang yang berakal apabila dia bangun pagi, dia akan tengok apa Allah suruh dia buat dulu. Itu orang berakal. Manakala orang yang lalai, dia bangun pagi, dia tengok apa dia nak buat dulu. Itu je lah bezanya. Jadi Tuan Syekh dia tak kata orang yang lalai tu bodoh, dia cerdik, cuma dia lalai. Jadi kalau kita seorang yang berakal, kita bangun pagi, kita mesti ingat bila bangun je pagi, kita kena buat apa yang Allah suruh kita buat dulu. Itu bangun pagi, baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu orang yang berakal. Tapi orang yang lalai, dia berakal juga, bangun pagi buka telefon. Kan? Lalai itu, dia bukan bodoh. Kalau dia bodoh, dia lepas telefon tu pula. Dia tak bodoh, dia lalai. Kemudian orang yang berakal, lepas baca doa, masuk bilik air, berus gigi, mandi, solat subuh. Kan itu orang yang berakal. Lepas solat subuh, maka dia pun kemah-kemahkan baju, siapkan makanan untuk anak, buat apa yang patut sambil wirid dan sebagainya, bergegas pakai baju, mari ke pejabat. Itu orang yang berakal. Orang yang lalai, mata pun tak habis lagi tarik mata, dia update Facebook dah. Ada perempuan kita tengok Facebook, dia update pukul 5. Kita tanya, paling last dia update Facebook pukul 1.25, awal esok pukul 5. Kita kata dia tak semaya subuh kau. Dia orang macam tu. Jadi berarti orang yang macam ni, kita nak kata dia bodoh, dia tak bodoh, dia lalai lah. Dia lalai. Jadi lalai itulah yang menjadi penyakit kepada kita hari ini. Bukan benda itu yang menjadi masalah. Maka sebab itu kita lihat seorang yang berakal,
Paling awal dia update Facebook ialah pukul 7 pagi. Masa dia naik kereta, suami dia bawa, dia pun baru tengok Facebook. Okeylah, maksudnya subuh dah selesai, makan minum anak dah selesai apa semua, barulah dia update Facebook, tengok wah banyak berita. Tapi dia tengok kawan dia yang balas dia punya tu pukul 2 suku pagi. Tak tidur kok. Semalam kan malam sunat. Jadi dia pun kenapa jadi macam tu? Jadi nak sebutnya puan-puan, itu makna yang dimaksudkan al-aqil. Orang yang berakal apabila dia bangun pagi, perkara yang pertama dia buat, dia tengok apa yang Allah suruh dia buat. Okey, bila sebut perkataan bangun pagi di sana, Tuan Syekh tidak maksudkan bangun pagi di situ ialah makna bangun pagi saja. Sebaliknya, makna bangun pagi di situ ialah sebelum dia mulakan pekerjaan dia. Maksudnya sebelum kita buat apa-apa benda, kita kena tanya Allah dulu. Contohnya beginilah, kalau nak tanda kita ni orang berakal atau tidak, dalam persepsi orang tasawuf, sebelum kita makan, kita kena tanya Allah. Jadi tanya Allah tu janganlah kata ustaz nak call macam mana. Bukan. Sebelum kita makan, kita akan tengok halal ke haram. Tanya Allah lah tu. Ya, kita ambil kira. Tapi kalau orang lalai, dia rembat dulu, lepas kenyang tu baru dia tengok halal ke haram. Ya, betul kan? Maksudnya itu orang lalai. Dia masih tengok sushi macam kereta api berjalan kan. Dia pun pergi duduk, dia makan. Sudah makan lepas bayar bil. Halal ke? Baru dia tengok, itu dia panggil lalai lah. Tapi kalau orang tadi berakal, dia lapar nak makan, dia akan cuba cari ini halal ke tidak. Itu bagi makan. Begitu jugalah dia nak buat loan, begitu juga dia nak kahwin, begitu juga dia nak buat perjanjian, begitu juga dia nak membeli. Apa sajalah yang dia nak buat, sebagai seorang yang berakal, dia akan tanya Allah dulu. Yang tanya Allah tu, ambil kira Allah dalam persoalan itu. Maka bila dia ambil kira Allah, maka orang tasawuf panggil dia huwal aqil. Dia adalah orang yang berakal. Tapi kalau dia tak ambil kira Allah, dia fikir dia nak buat je dulu. Bila dah tersekat, bila dah tersuntuk, bila dah teratuk, baru nak tengadah, itu dipanggil seorang yang lalai, ya. Begitulah Bapak. Maksudnya bila nak kahwin, kena tanya Allah. Kena tanya Allah. Jadi perkataan tanya Allah itu bukan bermaksud apa panggil telefon ke apa benda, tapi apa hukum Allah yang ada pada perkara tersebut. Itu yang pertama, ya. Maksud yang pertama. Maksud yang kedua, tuan-tuan, orang tasawuf kata al-aqil idza asbaha yanzur ma yaf'alullahu bihi wal ghafil yanzur ma yaf'ala bihi. Orang yang berakal itu bila bangun pagi, dia akan tengok apa yang Allah suruh dia buat. Manakala orang yang lalai, dia bangun pagi, dia akan buat apa yang dia nak buat. Makna kedua ialah, kita seorang yang berakal ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita percaya bahawa hidup kita ni, apa saja yang kita buat, dia bukan 100% dari kita. Ya, dia bukan 100% dari kita. Kita usahalah macam mana pun, kalau Allah tak campur tangan, dia tak jadi. Cuba puan-puan tengok dalam naik pangkat kita di Semelayang. Ada orang rajin naik pangkat, tapi tak jadi naik. Diisi borang je, syarat lama dah tutup, mari syarat baru. Macam mana? Di atas je, budak ijazah tinggi pun macam tu juga. Dianya kokok lama, pakai syarat lama. Cukup dah syarat siapa-siapa keluar daripada APS syarat baru, tak boleh sani juga. Tapi ada orang nasib dia cantik, rezeki dia macam highway 9 lorong. Sani je nani, sani je. Kenapa macam mana? Maksudnya tuan-tuan, apa saja yang kita buat ni, dia ada Allah, ada juga kita. Tuan-tuan tak pernah ke hidup kadang-kadang pergi shopping,
Traffic light tu rasa kita macam sultan. Sampai je hijau. Sampai je hijau. Sampai je hijau. Tak pernah ke begitu? Saya pernah tapi jangan. Ada sampai je hijau. Sampai je hijau. Lepas tu sampai je depan Tesco tu orang pun keluar. Depan pintu cermin. Itu jarang-jarang. Yang biasanya jeng. Ada juga. Tapi nak beritahu itu semua takdir tu. Jadi berarti dalam hidup ini kita nak kata semua benda kita buat kerana kita, tak juga. Tapi kita nak kata Allah SWT yang buat tanpa kita pun, tak juga. Dia ada berkongsi. Tak apalah orang rekod pun. Ceritalah saya pun nakal juga. Muka masa duduk pondok dulu, kita ustaz ni kan kudus suci. Itulah. Apa kan bukan ustazah ni muda-muda tingkat tapak kan pergi tengok wayang apa awal saya itulah. Kak Rus nakal lagi tu kan. Jadi bila dah tua ni, kita pun ada duit, ada kereta, kat Golden Screen Mid Valley tu tak jauh mana. Kan berasa nak pergi jugalah. Tengok wayang. Merasa lah kalau mati pun sempatlah cerita kat syurga nanti. Pernah lah juga tengok wayang. Tapi bila Allah tak bagi tu kan perempuan, 3 kali dah pergi, tak jadi-jadi. Saya dah hari tu pakai baju apa aku lagi tengok wayang cerita tembok-tembok tu apa ingat lah cerita planet ni betul lah. Turun kereta sampai dan naik dah flyover Valley tu yang mari terlintas kalau kena bom lepas tu keluar surat khabar headline seorang ustaz mati dalam panggung. Tak jadi you tak balik macam maksudnya ikut kerana niat saya memang dah pergi lah. Memang dah pergi lah. Tapi tak macam mana berasa takut tu. Betul. Jadi berarti saya nak buat apa benda baik jahat baik benda yang kita nak buat tu jahat atau baik, dia ada fungsi kita, ada juga fungsi Allah. Allah tak ada juga kat situ. Macam perempuan tengok baginda SAW yang masa dia jaga kambing tu, tidak dia nak pergi tengok orang lain. Kan ada kenduri kahwin malam tu, memang dia pergi lah. Kalau sekadar dia niat, dia nak tak, dia pergi. Tapi Allah Ta'ala campur tangan, dia pergi tapi tak sampai. Dia pergi tapi tak sampai. Jadi bila tak sampai itu menunjukkan bahawa dalam perbuatan kita ada juga campur tangan Allah. Itu cerita buat jahat. Buat baik pun macam tu juga. Saya pernah juga dalam bulan puasa itu ada 3 kali saya memang nak ponting terawih. Memang niat nak ponting tu. Niat sungguh lah. Ada seorang tu dia bagi kupon buka puasa di hotel 4 bintang. Tak apa lagi, hotel 4 bintang mana boleh makan sekejap. Si makan lama. Cakap kat bini kita buka puasa, bawa pergi buka puasa. Semayang kat hotel. Orang azan isyak pun tak nak keluar lagi dah. Makan banyak. Jadi bila makan banyak, letih nak ngatuk dah. Balik tu, cakap dekat dia kita sembahyang masjid negara lah sebab ada orang kenal abang. Kalau ponting pun orang tak kenal. Kalau masjid UM, nanti orang kata astagfirullah. Nak balik lah. Jadi masjid negara. Dekat masjid negara tu, tuan-tuan, saya letak kepala moncong kereta saya tu tepi jalan senang nak keluar tu. Saya cakap dekat isteri saya, lepas sembahyang isyak terus masuk kereta kita balik. Kita sembahyang tarawih kat umum. Itu bahasa yang lunak untuk gambarkan tak nak tarawih. Itu gitu. Sudah sembahyang isyak, isteri anak pun turun, saya pun turun. Ada taksi blok saya. Taksi blok. Nak pergi je. Jadi tengah duduk gitu, ada anak murid ngaji awam jumpa, Assalamualaikum Ustaz, nak balik lah. Tak balik lagi, nak ambil barang dalam kereta. Naik semayang saja. Datuk Imam Masjid Negara ni baca panjang 20 pula gitu. Dan bila naik tu cakap kat bini, jangan sampai 20 lah, bapak cukup lah. Lepas lapan tu turun, taksi tu tak lari.
Malam tu 20 rakaat semalam. Saya nak tanya tuan-tuan, kerana saya ke? Kerana Allah yang Allah dah tu suruh tu. Cuma ada orang itu sebab je. Jadi berarti sebab itu kita sebagai orang yang berakal, kita kena ingat, kita buat baik tu bukan 100% mari kita. Allah juga dorong kita. Kita pun ada jugalah. Begitu juga kita buat jahat, bukan 100% dari kita. Kerana Allah tak kisah dengan kita, maka kita pun terdorong buat jahat. Jadi itu cara kita berfikir, ya. Kita sebagai orang yang berakal, kita berfikir begitu. Jadi bila kita berfikir begitu, apabila kita hidup ini, ada kala kita ditimpa musibah. Betul kan? Ada kala kita ditimpa musibah. Maka kita kena ingat, musibah itu datang dari Allah. Maka janganlah mengeluh banyak sangat. Jadi jangan mengeluh banyak sangat. Sebab Allah yang buat. Kita pun kenalah ambil action. Tapi dalam ambil action tu dia tak akan berlaku kalau Allah Ta'ala juga tidak izin. Jadi begitulah tuan-tuan. Orang yang berakal dia akan berfikir begitu. Jadi ulang sekali lagi kata Tuan Syekh, al-aqil idza asbaha yanzur ma yaf'alullahu bihi, wal ghafil idza asbaha yanzur ma yaf'al bihi. Orang yang berakal bila dia bangun pagi, dia akan tengok apa yang Allah suruh dia buat hari itu. Orang yang lalai, bila dia bangun pagi, dia akan tengok apa yang dia nak buat. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa Tuan Syekh membandingkan di antara berakal dengan lalai? Sepatutnya dibandingkan berakal dengan bodoh. Jawab kita tidak. Orang yang berakal tu ada akal, orang yang lalai pun masih ada akal. Cuma dia lalai. Jadi lalai itu bukan sifat hakiki, dia sifat tempelan yang boleh dinyapkan, boleh diatasinya. Maka kita tanya apa makna lalai? Lalai ialah berlebihan dalam perkara harus. Maksudnya kalau nak makan sedap, makanlah, tapi jangan terlalu lama dalam keadaan sedap ataupun terlalu banyak sedap. Macam orang Kelantan makan pulut durian tu dia panggil lalai. Sebabnya durian tu kolesterol dan gula dah. Dia makan pula dengan pulut, Masya Allah. Dia bubur pula kepala santan, Masya Allah. Bubur gula pula, Allah. Sebab tu yang mati cepat tu. Jadi dia panggil berlebihan. Jadi pulut durian orang Kelantan tu dia panggil berlebihan tu. Bukan dosa, dia tidak berdosa. Tapi kalau kekal makan macam tu, buat kecil manis, maka ngantuk. Bila ngantuk, naik tangga tak larat. Itu yang komen not lift tu. Sebab ada kecil manis saya gitu. Jadi nak sebutnya, kalau orang tanya lepas pada ni apa makna lalai? Lalai ialah berlebihan dalam perkara yang harus. Jadi dalam perkara harus itu sebagai tanda kita orang yang berakal, kita ambil, tapi ambilnya pada kadar yang munasabah. Kita bergurau pada kadar yang munasabah. Kita berhibur pada kadar yang munasabah. Kita makan makanan yang sedap, tapi pada kadar yang munasabah. Kuantiti pun munasabah. Jadi jika kita hidup tadi untuk mengelak diri daripada lalai, maka kita ambillah apa yang dikatakan syahwat tadi, tapi dalam lingkungan yang munasabah tadi. Kemudian apa maksud yang dia sebut bangun pagi? Maksud bangun pagi di sana bukan sekadar bangun pagi. Sebaliknya setiap pekerjaan yang ingin kita buat, sebagai tanda seorang yang berakal, buatlah dengan mengambil kira apa yang Allah Ta'ala kata dulu, barulah apa yang kita kata. Dalam contoh makan, pastikanlah dia halal, bersih, kemudian makan. Pastikanlah dia halal, baik, lepas tu makan. Begitu juga mencari rezeki, pastikanlah dia tadi rezeki yang halal, tidak memudaratkan dan tidak melanggar hak-hak yang sepatutnya, maka baru kita buat. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat kata dia, orang yang berakal tadi, apabila dia ingin buat sesuatu, dia akan ingat bahawa apa saja yang dia buat di dunia ini, dia ada dua perkara yang saling mempengaruhi.
iaitu perbuatan manusia tu dan juga qada dan qadar. Kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala takdirkan kita tanpa usaha kita. Begitu juga kita tak boleh nak kata kita boleh buat tanpa takdir Allah. Kita buat dua-dua. Maka sebab itu lepas mayang kita tak lupa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku. Tak tolonglah tu. Maksudnya kita buat baik dah, tapi kita minta tolong, ya Allah, tolonglah aku untuk aku ingatmu. Ala zikrika wa syukrika, dan nak bersyukur denganmu, wa husnu, husnu yang kita sebut comel, untuk mempercomelkan ibadat aku. Maksudnya ibadat kita tu kita dah buat, tapi kita kena ingat kalau dia tak tolong, dia tak jadi. Dan percayalah tuan-tuan dan sahabat sekalian, hidup kita ni bila Allah campur tangan, kadang-kadang kita tak terfikir pun kita boleh dapat benda tu, tiba-tiba dapat. Kita tak terfikir. Banyaklah yang saya rasa tak perlu bagi contoh, hidup tuan-tuan sendiri pun penuh dengan perkara tersebut. Tapi kadang-kadang bila Allah tak nak beri, kita usaha com ekor-ekor, tak dapat. Tak dapat. Com ekor maksudnya panggil apa ya? Sampai limit yang tidak munasabah kita usaha, tapi tak dapat. Tak dapat. Saya rasa ingat masa minta grant penyelidikan kan, 5 kali pergi kerusuh, sama kena tolong je. Tapi bila duit grant tu tak habis, orang tu panggil, isilah borang 2 lah dulu. Maksudnya kita tak kerja pergi kerusuh tu macam-macam kita buat, dia ajak kena tu kena ni, kita buat apa semua. Dia reject gitu ya. Dia give up dah kita. Tengah-tengah give up dia pun telefon. Masa ada proposal, tak ada buat aduan lah. Dulu kan. Apa tu? Kita pun pening tak cukup belakang kau dia ajar dulu. Tapi dulu. Sebab IPP duit lebih, tak tahu orang macam mana. Dia bagi kat kita. Tapi bila dia tak nak bagi, ada lah tu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, hidup ni begitulah. Kita perlu buat, tapi dalam kita buat, kita jangan lupa yang ke atas tu dia juga buat. Jadi bila dia buat, kita buat, betulan yang dia buat dengan kita buat tu selari. Menjadi ya. Tapi bila dia buat, kita buat tak selari, buat macam mana pun tak jadi, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, itulah benda yang ada dalam fikiran orang yang berakal. Jadi supaya kita dipanggil seorang yang berakal, maka setiap kali kita nak buat apa-apa pekerjaan, pertama sekali kita akan tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita buat. Dan yang kedua, apabila kita sudah buat sesuatu, kita dapat, kalau kita tak dapat, percayalah bahawa di sana ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rumah tangga, kadang-kadang ada orang dia tak ikut pun spesifikasi tu, kahul mar'ah pilih arba'ah lima, dia tak ikut pun, dia pakai jumpa kenyik dia kahwin. Tapi bahagia Ada orang kerusuh 21 kali. Masa tahun 1 kerusuh, tahun 2 kerusuh, tahun 3 kerusuh. Nak boleh dapat tu tak pilih, pergi usrah tapi pertama, usrah kedua, usrah ketiga kan, PMI punya usrah tu tapi cerah juga. Dia ada campur tangan begitu ya. Ada satu cara ukur. Mungkin tuan-tuan akan tanya, Ustaz, kita nak tahu macam mana Allah ni sayang kepada kita. Dia ada CV dia. Nabi ajar CV, mudah aja CV tu. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan dengan Allah ni duduk ranking nombor berapa? Ya, maksudnya kita dengan Allah ni agak-agak nombor kita tu nombor berapa dalam senarai orang-orang dekat. CV dia mudah aja. Iza aradta an ta'rifa. Nabi kata kalau kamu nak tahu, iza aradta an ta'rifa, kalau kamu nak tahu aina anta fihi, di mana kamu di sisi Allah, kan? Kata Nabi, fanzur aina Allah fika. Dan
Kalau kamu nak tahu di mana kamu di sisi Allah, maka tengoklah Allah di sisi kamu tu nombor berapa. Kan? Maksudnya Allah ni bila kita nak buat satu benda, kita tanya dia nombor berapa. Kalau kita tanya dia nombor ke-21, maka kita pun nombor 21 juga lah. Maksudnya bila kita nak buat satu benda, kita tanya kasih kita dulu. Betul kan? Habis dah 3 kali top up dah, baru habis tanya kasih kita, tanya mak kita pula. Lepas mak kita tanya ayah kita. Lepas tanya ayah kita, tanya kawan kita. Habis dah kita pun buat. Lepas buat sakut dah. Lepas tu dia jumpa orang lain. Habis dah tak ada tempat orang lain. Baru nak semayang ajak. Betul lah tu. Maksudnya Allah ada ujung. Betul kan? Ada ujung tu. Maka masa kita semayang ajak pun, Allah kata letak nombor dia ujung juga. Jangan agak. Bila kita doa, kita suruh nama kita naik atas. Oh, masa mu nak buat benda, mu letak nama aku ujung. Takkan masa mu tanya aku nak letak nama mu nombor 1. Gitu je lah mudah. Hidup tu gitu je. Jangan nak marah kat Allah. Apa ya Allah, aku doa lama apa tak. Allah kata, yang nak marah kat saya tu, cool down. Cool down. Duduk. Nak marah saya apa? Masa awak nak buat benda ni, awak ada tanya saya? Tak ada. Bila awak tanya saya? Lepas 20 tahun, dah sakok dah, tak boleh nak pergi dah. Sakok dah kan? Sombak dah. Tak boleh nak pergi dah. Baru tanya saya. Jadi kau baru tanya 20 tahun, tunggu 20 tahun lagi, hamba kenal lah. Tunggu lah. Jadi CV dia mudah je. Kalau orang tanya, aku ni agak-agak duduk mana di sisi Allah, maka kita pun baca hadis ni. Iza aratta an ta'rifa. Kalau kamu nak tahu kamu tu duduk di mana di mata Allah, maka tengoklah mu hidup Allah tu duduk kat mana. Maksud Allah duduk kat mana? Kita nak makan, kita tanya Allah, dia bagus ke, dia halal ke, dia haram. Kita nak kahwin, kita tanya Allah, suami kita ni patut ke kita kahwin dengan dia hanya sekadar handsome saja je ke, ataupun dia handsome tapi baik budi. Maksudnya itu maksud tanya Allah. Maka bila kita susah, maka dia akan letak kita juga di nombor 1. Jadi itu yang dimaksudkan oleh orang tasawuf. Orang yang faham benda ni, maka orang tu dipanggil akil, iaitu berakal. Tapi orang yang tak ambil 3 yang tu, dia masih berakal, cuma dipanggil ghafil, iaitu orang yang lalai. Saya setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.